بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Pertamanya syukur kehadirat Allah ya. Kita masih lagi diberi kesempatan dan juga peluang malam ini untuk kita menyambung sirah Nabi kita. Dah masuk siri yang ke-6. Dan sebelum tu Cikgu Din, barangkali suara kita jelas dengar Cikgu Din ya? Boleh dengar jelas ya Cikgu Din? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nahwan ada dengan kita malam ini. Begitu juga Cikgu Din saya. Dan juga tuan guru saya ni dalam bidang tanjak ni. Saudara saya Awan Tanjak. Terima kasih banyak Awan kerana bersama dengan kuliah sirah Nabi kita malam ini. Dan malam ini pun kita pakai tanjak ni, katanya lang menyongsong angin ya, kalau tak silap Awang ya. Kita pakai malam ni insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita nak sambung pengajian sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tak akan bersiarang lama. Lebih kurang 30 minit ke 40 minit sahaja. Itulah kita nak sambung perbahasan sirah kita yang sudah pun terhenti siang tadi pada umurnya Nabi 10 tahun. Nabi dibawa pergi ke Syam. Itu kali pertama Nabi pergi Syam. Dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib. Kemudian diramal kenabian Nabi itu oleh pendetanya Jarjis ataupun Buhairah ataupun Bahirah. Kita terhenti di situ siang tadi perbahasan sirah kita. Ini yang kita nak sambung ni. Baik, apabila Bahirah tengok Nabi, mulanya tengok rombongan Nabi itu bila berjalan, maka ada awan menaungi kabilah Nabi, diikut redup, dipayung dengan awan. Maka pendeta Nasrani ini, itulah Jarjis, dia tahu ini tanda kenabian. Itu yang bila dia pergi cari kabilah itu, berjumpalah dengan Abu Talib dan dapat ia melihat Nabi SAW. Maka berlakulah ramalan, profesi ataupun satu keyakinan yang dinyatakan oleh Ahlul Kitab, iaitulah Jarjis atau Buhairah atau Bahirah tadi, yang memberitahu pada Abu Talib, ni tanda kenabian anak saudaranya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan Bahirah ataupun Jarjis ni dia nasihat. Dia kata wak baliklah ke Mekah. Sebab kalau tak wak balik ke Mekah, bimbang ditemui oleh orang Yahudi kah, oleh orang Nasrani kah, nescaya mereka akan bunuh Nabi ni kerana kebetulan Nabi akhir zaman yang mereka tunggu. Makna Buhairah pun tunggu, orang-orang Ahlul Kitab pun tunggu. Tiba-tiba Nabi yang datang itu bukan di kalangan Bani Israel, bukan Yahudi kah, bukan keturunan mereka yang 12 itu, Rubin, Syamun, Lawi, Yahuda, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. 12 suku bangsa itu. Makna tiba-tiba tak ada daripada 12 suku bangsa itu datang daripada Bani Ismail. Itu yang katanya Buhairah atau Jarjis, wak baliklah ke Mekah. Awak baliklah ke Mekah. Dan ni seawal ramalan yang berlaku kepada Nabi SAW, seperti mana yang telah dicatatkan oleh Ahlus Siyar, ulama sirah kita. Dan satu perkara, sahabat-sahabat sekalian, yang dapat kita orang kata rentetkan perjalanan sirah tu dengan Nabi sewaktu umur remaja belasan tahun. Kalau 12 tahun ni adalah saat pertamanya Nabi keluar ke Syam, diramal menjadi Nabi oleh pendeta Jarjis yang kita sebut tadi. Kita juga tidak lupa zaman remaja Nabi inilah antaranya dicatat dalam sirah ketika umur 15 tahun.
Ketika umur 15 tahun, yakni 3 tahun selepas diramal jadi Nabi tu, apa berlaku pada Nabi? Nabi menyertai peperangan kali pertama. Nabi kita perang kali pertama, Nabi perang ketika bila? Ketika umur 15 tahun. Maknanya awang kalau tempat kita ni 15 tahun, kita kira tingkatan 3 lah, nak ambil SRP lah, gitulah seolahnya. Jadi Nabi SAW mula berperang ketika umur 15 tahun. Peperangan ini berlaku di Mekah. Dan sejarah Mekah sebut peperangan ini namanya peperangan Al-Fijjar. Peperangan Al-Fijjar. Al-Fijjar ni sendiri maksud dia ialah yang buruk, peperangan yang jahat, peperangan yang tak baik. Peperangan ini Nabi sertai, tetapi Nabi tidaklah hunus pedang ataupun panah musuh. Riwayat kata Nabi ambil anak panah lalu dibahagikan kepada bapa-bapa saudaranya, Abu Talib, Hamzah, Abbas, yang menyertai peperangan Al-Fijjar ketika itu umur Nabi 15 tahun. Baik. Dan zaman remaja Nabi 19 tahun, 20 tahun, tidak dicatat banyak riwayat tentang Nabi. Melainkan diceritakan Nabi kita ni survive hidup yang duduk menumpang dengan bapa saudara. Dengan cara Nabi survive hidupnya kerja, ambil upah, jaga ternakan, jaga barang-barang berharga orang Mekah. Maka dengan sebab itulah Nabi digelar juga selain daripada Al-Amin yang amanah, Nabi juga digelar dengan apa ni Cikgu Din? Digelar apa Nabi kita selain daripada Al-Amin? Jangan lupa ya, As-Siddiq yang benar. Al-Amin satulah Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Juga dikenal Nabi Muhammad bin Abdullah As-Siddiq yang benar. Kenapa? Kerana Nabi ni selain daripada jaga ternakan orang Mekah, Nabi juga dipercayai memang orang benar sangat-sangat dalam menjaga amanah harta benda orang Mekah. Kalau mereka nak keluar ke Mekah, dari Mekah, nak duduk lamalah di luar dari Mekah, barang berharga mereka titipkan kepada Nabi SAW. Jadi tu yang kita dapat tahu melalui riwayat ini. Rupanya Nabi kita ni digelar dengan 2 gelaran yang mulia di kalangan orang-orang Arab ketika itu, iaitulah gelaran Al-Amin dan juga gelaran As-Siddiq. Baik. Dan ada dicatatlah satu peristiwa ketika Nabi belasan tahun, sewaktu Nabi jaga ternakan orang-orang Mekah, Nabi tidak bersendirian. Maknanya Nabi bukan seorang jaga ternakan. Ada sahabat-sahabat Nabi, cuma tidak dicerita detail dalam riwayat sirah, baik klasik atau moden. Siapa sahabat hak gembala kambing dengan Nabi itu tidak dicerita. Dan kalau dicerita pun saya tak tahu, saya kurang membaca. Mudah-mudahan kita kongsilah apa yang kita tahu ni. Cuma dikatakan bahawa sahabat Nabi ni pernah dia kata kepada Nabi apa dia? Dia kata di Mekah sana ada permainan daripada orang Rom datang ke Mekah. Makna di Mekah ni satu kota yang menjadi tumpuan. Termasuk orang luar daripada Mekah, Rom kah, orang Parsi kah, orang Ajam Habsyah kah, banyaklah pelusuk dunianya mari ke Mekah. Maka yang mari itu bukan saja nak berniaga, ada yang mari tunjuk pertunjukan kah, ataupun nyanyian kah. Antaranya orang-orang Nasrani. Tu saya ingat kata guru saya, almarhum Allamah Imam Profesor Muhammad Abdul Latif Saleh Al-Farfur Al-Hasani. Saya sempat khidmat dengan guru saya, satu orang ulama besar dunia tuan, adalah ahli majma' fiqh antarabangsa, satu alim besar daripada bumi Syam, meninggal dah. Ini saya sempat khidmat lama kepada beliau. Jadi saya ingat beliau pernah kata Rashidi, dia kata jangan lupa, kalau sebut hal nyanyian, mana hiburan berkait nyanyi, seperti yang Nabi ni, kawan Nabi nak ajak Nabi tengok di Mekah tu orang menyanyi. Maka kata guru saya, kalau berkait dengan nyanyian, hiburan nyanyian, ni mesti daripada orang Nasrani. Mesti daripada orang Nasrani, orang-orang belah Rum asal usulnya.
Tetapi kalau hiburan itu berbentuk lawak jenaka, kelakar kah, duduk atas pentas orang tengok ramai-ramai, ketawa ramai-ramai kah, kelakar yang dibuat-buat kelakar itu, ini katanya berasal daripada Yahudi. Maknanya nyanyian daripada Nasrani, kalau kelakar-kelakar daripada Yahudi. Baik. Sahabat-sahabat kita yang baru masuk, saya baca sekejap. Kak Sep saya, terima kasih Kak Sep Ishak. Selamat terima menantu, alhamdulillah. Kak Wan Narita pun datang. Saudara Muhammad Hafizan, Kak Wan kita pun ada. Siti Samsiah, terima kasih Ti ada bersama kita malam ini. Kita masih sambung lagi tentang sirah Nabi Ti. Umur Nabi dalam belasan tahun ni. Okey, baik. So, kawan Nabi ni ada kata pada Nabi. Katanya, aku nak pergi tengoklah permainan di Mekah. Apakah engkau boleh jaga sekejap, ternakkan aku ni? Mana aku nak pergi ke Mekah, kamu tolong tengok-tengoklah kambing biri-biri yang aku jaga ni. Maka kata Nabi boleh. Nabi pun sanggup jaga sekejap. Sementara sahabatnya pergi ke Mekah nak tengok permainan tadi, nyanyian kah, pertunjukan kah, ikutlah. Maka ringkas cerita, bila sahabatnya balik daripada tengok permainan hiburan di kota Mekah, esok dia datang tempat gembala, dia cerita pada Nabi, seronoknya tengok semalam, orang menyanyi sekian-sekian, orang buat pertunjukan sekian-sekian. Banyak dia cerita pada Nabi, menyebabkan riwayat kata mari teringin dalam hati Nabi, nak tengok juga. Nak tengok juga. Maka apabila Nabi mari teringin nak tengok, Nabi beritahu sahabatnya, apakah boleh pula kalau hari ini kamu jaga ternakkan aku ini, aku nak pergi tengok juga permainan yang kamu cerita itulah di kota Mekah. Maka sahabat Nabi yang mengembala sama dengan Nabi ni kata boleh, aku tengoklah kambing, tengoklah biri-biri engkau ni, kamu pergilah ke kota Mekah, tengok sendiri permainan tu. Itu yang Nabi pergi juga. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, cuba tengok bagaimana Allah jaga diri Nabi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kepribadian Nabi itu. Jangan sampai ada tercalarkah atau rosakkah atau kecacatan kepada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah jaga. Bagaimana cara Allah jaga? Antaranya dalam peristiwa ini disebut Nabi pergi ke Mekah nak tengok permainan tadi, nak tengok. Tetapi bila sampai di kota Mekah, kata riwayat, Jibril menidurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah perintah Jibril tidurkan Nabi, beri rasa mengantuk lalu tidur. Ni cara Allah Ta'ala jaga Nabinya daripada terlibat ataupun terlihat ataupun ada di kawasan-kawasan yang kalau orang tengok, orang tahu Nabi ada, nampak sedikit kecacatan dari sudut sifatnya ataupun kepribadiannya. Ni cara Allah Ta'ala jaga. Nabi ditidurkan oleh Jibril alaihissalam. Maka Nabi tu pun tak tengok ataupun tak nampak permainan itu. Cuma sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok kepada beberapa riwayat, dalam beberapa riwayat, antaranya ada satu hadis qudsi seingat saya, rupanya bila riwayat ni sebut Nabi ditidurkan Jibril, Nabi ditidurkan oleh Jibril sehinggalah Nabi tak dapat nak tengok permainan hiburan di kota Mekah. Rupanya dalam hadis lain, antaranya hadis qudsi seingat saya, dan hadis ini sempat saya baca di dalam muqaddimah satu kitabnya kesufian, Fathur Rabbani wa Faydhur Rahmani. Kitab Fathur Rabbani wa Faydhur Rahmani, seingat saya yang disusun himpunan khutbah disampaikan oleh seorang besar dalam dunia Islam, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu seingat saya dalam muqaddimah karyanya itu ada dimuatkan hadis qudsi yang kita nak baca ni. Hadis qudsi berkaitan Jibril menidurkan manusia itu. Memang ada tugas Jibril ni, Allah suruh tidurkan manusia.
Antaranya setiap malam, seingat saya dalam hadis Qudsi ni, Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril akim fulanun wa ahnim fulanun. Wahai Jibril, tidurkan lelaki ni dan lelaki ni bangunkan dia. Wahai Jibril, lelaki ni tidurkan, tetapi lelaki yang itu tu bangunkan. Maknanya bila kita boleh bangun malam, ya Budi, ya sahabat saya daripada Bandung, Budi, Sally, begitu juga Mama Tengku Haizan, adik Siti, Dr. Siti Safia, Zulkifli, Noraini, Lia dan semua sahabat-sahabat Abang Rahim saya. Maknanya riwayat ini nak cerita pada kita, rupanya bila kita dapat bangun malam, tahajud kah, atau kita nak baca Quran kah, ataupun kita nak buat apa-apa ibadat sebagai takarrub, nak dekat lagi dengan Tuhan kah, rupanya kerja bangun malam ini dibantu juga oleh Jibril alaihi salam, antaranya membangunkan kita yang sedang tidur tu. Tu nak kata mustahaknya bila kita boleh bangun malam ni, pertama syukur sangat. Syukur ni kerana apa? Rupanya Allah masih pilih kita nak tengok kita pada waktu malam, walaupun orang lain mungkin masih tidur kah, belum ada kesempatan nak bangun tahajud kah, tetapi tiba-tiba kita dipilih. Kita dipilih, dan orang bangun tahajud ni tidak ramai. Kalau kita baca dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, ada disebut tentang yuhsyarun nasu fi qa'idin wahidin tu. Hadis Imam Bukhari, hadis sahih kita yang menyebut yuhsyarun nasu fi qa'idin wahidin. Maknanya dikumpul manusia bila hari kiamat nanti, kita dah dibangkit, dikumpul manusia di satu tempat. Tengah-tengah kita berkumpul, ada suara yang memanggil kita. Ni hadis sebut. Apa suara tu kata? Ainal ladzi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ada tak siapa-siapa atas dunia dulu dia tinggal katil, tinggal tempat tidur, tinggal selimut, sebab nak bangun tahajud malam-malam. Maka Nabi kata fayaqum, ada yang bangun. Mana yang menyahut seruan itu ada, Nabi kata. Cuma yang sedihnya Nabi sebut dalam hadis ini, wahum qalilun, tapi tak ramai. Makna kita kumpul di satu tempat selepas berlaku kiamat, kebangkitan. Tengah-tengah berkumpul ada suara panggil, siapa yang pernah bangun tahajud dulu atas dunia tu? Maka Nabi kata ada yang memberi respon kepada seruan itu, kerana memang mereka bangun tahajud. Memang mereka bangun tahajud ataupun bersolat ataupun tasbih, zikir. Cuma Nabi kata dalam hadis ni apa dia? Wahum qalilun, tak ramai. Maknanya tak ramai. Wahum qalilun. Maka bila tak ramai, suara tadi akan menyebut kepada golongan yang bangun. Nabi kata hak bangun tu tak ramai. Seramai-ramai manusia, yang bangun tu sikit. Maka dikatakan kepada golongan sikit tadi, udkhulul jannah bighairi hisab. Masuk kamu ke dalam syurga, kamu tak terlibat dengan hisab. Orang tunggu gelerang nak hisab ni tak ada. Tetapi ada syarat disebut di situ. Bagaimana orang yang terus masuk syurga tanpa hisab? Ada syaratnya. Kita kena baca gandingan hadis tu. Cuma apa yang nak saya nyatakan di sini, rupanya hadis tentang Jibril membangunkan manusia pada setiap malam itu sebagai satu inayah, pertolongan ataupun lambang hidayah, petunjuk dari Allah, ada disebut dalam hadis Qudsi tadi. Lalu Nabi pun kita baca riwayat ini pergi ke Mekah nak tengok hajatnya permainan di kota Mekah. Orang dari Rom kah, orang daripada Parsi kah, orang Ajam, orang Habsyi kah, buat tunjukkan di Mekah. Tetapi Allah jaga Nabi supaya tidak terlibat dengan hiburan, dengan melihat perkara-perkara lalai seperti itu. Apa berlaku? Jibril menidurkan Nabi SAW. Sudah tentu dengan kehendak Allah. Maka terjaga ya maruah Nabi, sifat Nabi, kepribadian Nabi. Macam kita Cikgu Ding tak, orang kata Ustaz Datuk kita sekarang lama tak tengok.
apa ni, dah jadi ustaz ke, dah jadi sekian. Apa ni, dulu masa kecil-kecil kita tengok semua naik basikal kah, naik pokok kah, terjun sungai kah. Jadi banyak benda yang telah berlalu dalam hidup kita, bila dikenang balik, Allah malunya zaman dulu, seolah-olah begitulah. Tetapi Nabi tidak, hatta kecil, hatta sikit, tidak ada kecacatan kepada Nabi SAW. Antaranya riwayat ini kata Jibril menidurkan Nabi SAW sehingga Nabi tak terlibat melihat hiburan, melihat keraian di kota Mekah itu. Ini dalam tempoh umur Nabi belasan tahun. Dan kemudian sirah ada mencatatkan bahawa seawal umur Nabi 20 tahun. Mana masuk 20-an, Nabi mula diambil kerja oleh jutawan Mekah. Nabi mula diambil kerja oleh jutawan Mekah. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni adalah jutawan Mekah. Kita baca dalam manaqib, dalam biografi Khadijah. Antaranya disebut kayanya Khadijah ni, sahabat-sahabat sekalian, sehinggalah Khadijah boleh membuka empire perniagaan di Syam. Saya ulang sekali lagi tu. Kayanya Khadijah sehingga ia boleh berniaga, buka perniagaan, empire perniagaan di mana? Di Syam. Makna dulu bila sebut Syam, baca tafsir, baca kitab-kitab tafsir, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Apa ni, telah banyak dah kami beri kemudahan, nikmat kepada orang Quraisy. Antaranya mereka diberi keamanan, rasa tenteram, selamat harta benda dalam tempoh mereka berniaga pada musim syita, musim sejuk, was-saif, dan musim panas. Jadi ahli tafsir kata inilah tempoh mereka pergi ke Syam berniaga, tamat musim mereka ambil barang Syam, import buat balik ke Mekah, jual pula ke Mekah. Bila sampai lagi musim sejuk akan datang, mereka ambil barang Mekah, mereka ekspor ke Syam dengan cara bawa dan jual di sana. So sebelum balik ke Mekah, mereka ambil barang di Syam pula, import buat balik ke Mekah, berniaga. Ini salah satu bentuk nikmat Allah beri kepada orang Quraisy. Jadi nak katanya Syam tu adalah satu empire perniagaan. Dan riwayat kata orang tak boleh nak berniaga di Syam mudah-mudah, sahabat-sahabat sekalian. Macam kita contohnya dekat nak bulan puasa, kita pun nak jual lah bunga api kah, mengecung dah kah, mengecung tarik, mengecung bawang ke, kita nak jual di Syam tak boleh. Kerana Syam ini tempat perniagaan empire, company yang listed saja. Maknanya company besar layak berniaga di Syam, company yang listed. Sebab tu kita katakan Khadijah ni sehingga boleh berniaga di Syam kerana apa? Terlampau kaya. Tahu kekayaan Khadijah banyak mana? Sahabat-sahabat semua tahu kekayaan Khadijah banyak mana? 1/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah binti Khuwailid. Bayang Cikgu Ding, 1/3 Cikgu Ding kekayaan kota Mekah, meliputi tanahnya, meliputi bangunannya, meliputi aset beku, aset cairnya, melibatkan simpanan dan juga 1/3 kekayaan di kota Mekah dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang kita sebut tadi, jutawan Mekah ini Khadijah mengambil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pekerjanya seawal umur Nabi 20 tahun. Dan riwayat kata Nabi dibayar gaji lebih tinggi berbanding orang lain. Kenapa? Kerana Nabi sudah dikenal Al-Amin, orang amanah sangat. Nabi sudah dikenal juga As-Siddiq, orang yang benar sangat-sangat. Maka di atas kredibiliti, sifat, kepribadian Nabi itulah riwayat kata Khadijah membayar gaji lebih mahal daripada orang-orang lain yang kerja dengan Khadijah juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu kita tengok dulu sahabat-sahabat yang masuk. Terima kasih Dr. Shah daripada Johor. Begitu juga Prof Azmi, terima kasih. Alhamdulillah.
Sahabat saya Aminuddin Ismail, alhamdulillah. Sally pun ada datang juga masuk. Begitu juga Nuraini Deraman, sahabat sekolah saya. Gelandangan Sufi, terima kasih Pi. Muhammad Johan, Datuk, sudah lama tak berjumpa, harap dapat berjumpa selepas ini, mudah-mudahan Johan. Begitu juga Nurlida terima kasih Nurlida. Kak Wan, Abanding saya Kamaluddin Tamiran, adinda saya qari kita Azra'i Abdul Ha, apa khabar Syekh? Alhamdulillah, kesalang keluarga semua sekali. Begitu juga Kak Rozi daripada Kota Kemuning. Semua sekali ada dengan kita malam ini. Terima kasih banyak ya. Okey, kita nak sambung lagi kuliah sirah kita ini. Jadi umur Nabi awal 20-an, Nabi mula diambil kerja. Mula Nabi kerja dengan Khadijah, jutawan Mekah. Khadijah ni punya kekayaan kita dah sebut tadi 1/3. Kekayaan di kota Mekah meliputi aset beku, aset cair, tanah, bangunan atas milik Khadijah. Maka sewaktu inilah Nabi dihantar oleh Khadijah untuk memperdagangkan barang-barang Khadijah di Syam. Nak perdagangkan barang Khadijah di Syam. Dan diberi pembantu seorang kepada Nabi, itulah Maisarah. Diberinya seorang pembantu namanya Maisarah. Soalnya Maisarah ni pula, kalau baca dalam kitab-kitab sirah, adalah dia bahas sikit. Benda yang dibahas ni sebenarnya tidak mustahak kita nak cerita. Tetapi oleh kerana kita dah berjanji dalam 10 siri kitab sirah kita ni, kita nak tambah sikit-sikit ilmu, biar tak banyak pun. Apa yang mungkin ujung-ujung telinga kita dengar, kita nak dengar jelas malam ni. Walaupun riwayat tu riwayat yang mungkin kita anggap tidaklah besar sangat, tak apa. Sebab kita nak tambah ilmu, kita nak tambah ilmu. Apa yang dibahaskan tentang Maisarah? Ada yang kata Maisarah ni lelaki, ada yang kata Maisarah ni perempuan. Agaknya sahabat-sahabat sekalian, bila dengar Maisarah, ataupun kita nak beri nama anak kita Maisarah, kepada lelaki ke kepada puang? Agaknya. Maka ada yang kata, puang lah Ustaz, kita nak beri kalau nama Maisarah, betul. Tetapi ada yang kata Maisarah ni yang menemani Nabi SAW ke Syam, tak lain tak bukan ialah lelaki. Memang dari sudut ketepatan bahasa Arabnya jelas menunjukkan apa ni, perempuan lah Maisarah ni. Seperti kita kata, kalau nama Kamar, laki-laki. Kalau puang, Kamariah. Kalau Jamal, laki-laki. Kalau Jamaliyah, puang. Kalau Maimunah, perempuan. Kalau laki-laki apa Cikgu Din? Maimun. Maimunah puang, sama macam Kamariyah, sama dengan Jamaliyah. Kamar lelaki, Kamariyah perempuan. Jamal lelaki, Jamaliyah perempuan. Maimun lelaki, Maimunah perempuan. Mana fahamlah kita. Maka bila sebut gitu, apakah Maisarah ni perempuan atau laki-laki? Adalah yang dikatakan perempuan. Walaupun kita cenderung kepada pandangan mengatakan Maisarah ni memang lelaki, menemani Nabi SAW ke Syam memperdagangkan barang-barang Khadijah itu. So bila Nabi habis memperdagangkan barang Khadijah, Nabi ni riwayat kata bersandar di satu pokok. Nabi bersandar di satu pokok, yang mana waktu Nabi bersandar, datang satu orang pendeta Nasrani daripada Syam, namanya Nastura. Dia tengok Nabi bersandar, dia tengok. Maka Nastura ni dia tengok Nabi, dia renung, cermat, molek-molek. Dia pun tanya Maisarah. Dia kata, Tuan, siapakah laki-laki yang menyandar di pokok tu? Laki-laki yang menyandar di pokok itu. Maka Maisarah kata, dia Muhammad bin Abdullah. Keturunannya Hashim, bangsanya Quraisy, orang terpandang lagi tinggi di kalangan kami di tanah Arab.
Jadi tuan tanya saya ni siapa laki-laki ni, tuan kenal ke sampai tuan tanya ni? Maka jawab Nastura, demi Allah aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Tetapi ada pun sebab aku bertanya kepada kamu, siapakah laki-laki itu yang menyandar di pokok tu? Ini adalah kerana tidak pernah berlalu walau satu hari pun. Ni bahasa surat tu kita sebut ni Pi. Tidak pernah berlalu walau satu hari pun sebelum hari-hari macam hari ni, melainkan kalau ada yang menyandar di pokok tu. Pokok lain tak usah kira Cikgu Ding, tak usah kira. Pokok lain tak usah kira. Tapi kalau pokok itu, pokok itu tak lain tak bukan mesti para nabi-nabi dan rasul-rasul sahaja. Mana dari segi sejarah, kalau pokok tu biasanya orang duduk, biasanya Nabi. Kalau ada orang bersandar, biasanya Rasul. Itu yang aku tanya tu. Maka peristiwa ini menyebabkan Maisarah ni dia balik cerita kepada Khadijah. Dia cerita pada Khadijah. Dia ceritalah bahawa pendeta Nasrani, orang alim dalam bidangnya, dalam agamanya Nasrani. Dia kata Muhammad ni sekian-sekian bersandar di pokok, dan pokok tu biasa nabi-nabi je duduk. Maka bila Maisarah cerita kepada Khadijah, ia menambah suka hati Khadijah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna kata rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sudah lama disimpan hatinya oleh Khadijah, dan sudah tentulah Pi, kita mahu tak mahu kita kena terima satu kenyataan. Khadijah ni suka Nabi sebab pertamanya rupa Nabi. Kenapa saya kata begitu? Saya nak tanya sahabat-sahabat sekalian yang bersama saya live malam ni. Dijangka kalau tak kurang ni Cikgu Ding 3 juta orang tengok kita malam ni, agak saya lah ni. So saya nak tanya semua sekali audien kita ni, daripada seluruh Malaysia sampai ke luar negara ni yang tengok ni, saya nak tanya satu benda. Kita kalau pergi pasar malam, Cikgu Din, pergi pasar malam Seksyen 9 Bandar Baru Bangi hari Rabu, kita nak pergi belilah apang balik ke, nak belilah naik bak ke contohnya. Tiba-tiba tengah nak beli, mari satu bas College Politeknik UiTM. Maknanya budak-budak UiTM nak mari pasar malam, nak beli kuih kah, nak beli apang balik kah, terpulang dah. Bila mereka turun ramai-ramai daripada bas, melintah jalan 15 orang, 10 orang. Kita pun tengok dalam 10 orang, 15 orang tu, kita kata Allah, hak pakai tudung merah tu comelnya, ya Allah. Hak pakai baju biru tu nampak jernih sangat mukanya, ya Allah. Apa yang saya nak gambarkan di situ? Saya nak gambarkan kita ni biasa suka ke orang, payah kalau kita nak kata suka perangai. Lebih-lebih lagi kali pertama kita kenal orang, kita tak kenal perangai Cikgu Ding. Kita kenal rupa dulu. Tengok jernih, molek, putih, merah, kita pun jadi seronok, berasa teringat dalam hati. Begitu juga Nabi SAW, kita katakan apa dia? Khadijah asalnya suka pada Nabi tak lain tak bukan rupa baginda SAW. Rupa Nabi kita ni Cikgu Din, tak usah nak sebut lah, banyak sangat disebut dalam hadis, antaranya hadis Ummu Ma'bad, keindahan, keelokan rupa parah Nabi kita SAW. Antaranya satu hadis dalam Sahihul Bukhari pun ada sebut, sesiapa melihat Nabi SAW kali pertama ni Cikgu Din, akan terus jatuh kasih, jatuh sayang pada Nabi tu. Jatuh kasih dan jatuh sayang pada Nabi SAW tu. Dan kalau kita baca lagi hadis yang lebih detail dalam hadis Ummu Ma'bad, hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad. Siapa Ummu Ma'bad ni? Satu wanita Badui tinggal di tengah-tengah padang pasir bersama dengan suami dia Abu Ma'bad dan anak mereka nama Ma'bad. Abu Ma'bad, isterinya Ummu Ma'bad yang meriwayatkan hadis ini, dan anak mereka Ma'bad. 3 beranak ni duduk di tengah padang pasir. Kenapa duduk tengah padang pasir? Orang susah, orang miskin,
orang sesak, tak ada harta, tak ada rumah, maka dia buat kemah saja, menumpang duduk di padang pasir. Orang bila duduk padang pasir ni Cikgu Din, tak ada orang nak larang pasal padang pasir ni luas sangat. Jadi Ummu Ma'bad kata pada hari Nabi nak hijrah, pada hari Nabi nak hijrah tu Nabi singgah di perkemahan Ummu Ma'bad. Lalu bila Nabi singgah di perkemahan Ummu Ma'bad, tu yang kita boleh dengar hadis daripada Ummu Ma'bad sendiri yang melihat rupa parah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Jadi Ummu Ma'bad sebut apa dalam hadisnya? Ni kita baca ringkas nak tunjukkan Khadijah tengok Nabi seronok, suka, jatuh kasih, jatuh sayang. Apatah lagi ada hadis yang menyokong tentang sesiapa melihat Nabi kali pertama terus dah jatuh kasih kepada Nabi. Apa kata Ummu Ma'bad? Dia kata aku tengok Nabi SAW pada hari nak hijrah singgah di kemah aku nak minta susu. Maka aku lihat, boleh aku simpulkan bahawa baginda ni satu orang yang sangat ketara serinya. Dengar kata Ummu Ma'bad tu, Nabi ni seorang yang ketara serinya. Macam saya buat contoh tadi, budak-budak UiTM melintas jalan nak pergi pasar malam, kita tengok dari jauh, Allah, dalam 10 orang ni hak baju merah tu lah paling ketara, paling berseri, paling tu. Maka Ummu Ma'bad kata seorang yang sangat ketara serinya. Satu. Kedua, disebut juga kalau ia bertiga, ni dibuat kiasan lah oleh Ummu Ma'bad. Kalau baginda bertiga, baginda yang paling mendapat perhatian dilihat orang. Kalau baginda itu bertiga. Dan disebut lagi oleh Ummu Ma'bad, aku melihat mata baginda yang hitam, mata hitam baginda pi tersangat hitam. Bayang tu sahabat-sahabat sekalian, mata hitam Nabi kata Ummu Ma'bad tersangat hitam. Hebat Nabi kita ni, indahnya, cantik, segak orangnya. Lah tak boleh nak kata lah apa dah kita bila baca hadis Ummu Ma'bad ini. Kata Ummu Ma'bad, mata hitamnya tersangat hitam. Mata hitam kita cuba balik sekarang lepas kita habis live ni, tengok masing-masing di cermin, masing-masing tengok rupa sendiri di cermin. Tengok mata hitam kita, hitam tak macam mata Nabi tidak, putih tapi kolesterol tinggi agaknya. Begitu juga kata Ummu Ma'bad lagi, mata putihnya tersangat putih. Kalau kita agaknya mata putih tu tak ada putih, kuning sekali. Kita tanya kenapa Haji kuning sangat mata putih tu? Umur 70 dah. Kenapa Haji? Dia kata penyakit kuning saya waktu kecil, waktu beranak dulu Ustaz, dah habis lagi. Contohnya. Tu nak katakan apa dia? Sahabat-sahabat sekalian, Nabi ni sempurna sangat, mata hitam tersangat hitam, mata putih tersangat putih. Dan dikatakan baginda apabila berpaling, kata Ummu Ma'bad, seakan kilauan perak. Allahu Akbar. Macam mana tu Kak Ruzi? Bayangkan sepertinya kilauan perak. Dan dikatakan juga aku melihat pipi baginda kemerahan, merah pipi Nabi seakan biji-biji delima, kata Ummu Ma'bad. Boleh bayang macam mana Nabi SAW ni kemerahan pipinya. Bila kita baca hadis ini, saya lah khususnya, barulah kita laki-laki ni tahu rupa wajah manusia ni kalau ada merah sikit, kemerahan sikit, rupanya kemerahan ini termasuk dalam elemen kecantikan. Kemerahan wajah tu Cikgu Din, rupanya dia adalah satu elemen kecantikan. Sebab tu orang puang bila nak keluar rumah, tanya jemaah perempuan kita yang live malam ni, yang tengok kuliah kita malam ni, kalau nak keluar rumah apa dia buat? Pakai celok kah, pakai bicu kah, pakai bedok kah? Tapi antara dia pakai apa? Merah pipi tu, letaknya watercolor begitu contohnya. Nak menunjukkan apa tu? Bila sebut merah ni memang dia satu elemen kecantikan. Jadi Nabi SAW dikatakan
kemerahan pipinya sehingga kata Ummu Ma'bad seakan biji-biji delima. Seakan biji-biji delima. Baik sahabat-sahabat sekalian. Ramai yang masuk ya, alhamdulillah rabbil alamin. Share lah untuk keberkatan ilmu. Kita nak buat pahala sama-sama kita ni. Kita share video ini. Baik. Itu yang disebut Nabi SAW terlalu indah rupanya. Dan Khadijah bila tengok Nabi, memang kali pertama sebabnya segok Nabi, jatuh hatinya Khadijah. Tambahan pula kita baca riwayat tadi, bila Khadijah dengar daripada Maisarah peristiwa apa? Nabi diramal di Syam oleh pendeta Nasrani nama Nastura, bahawa inilah sifat Nabi, inilah tanda kenabian. Bersandar di pokok-pokok ni biasa Nabi-Nabi saja duduk bersandar. Itu menyebabkan Khadijah bertambah suka kepada Nabi SAW. Dan akhirnya Khadijah meminang Nabi. Khadijah meminang Nabi. Dan Khadijah pinang Nabi ni dua kali. Khadijah pinang Nabi sebanyak 2 kali. Adik Safiyah saya 2 kali. Adik Dr. Siti saya 2 kali. Kali pertama dipinang, Nabi tolak. Siapa orang tengah yang meminang Nabi bagi pihak Khadijah kepada Nabi? Namanya ialah Sayyidah Nafisah. Jangan lupa tu. Sayyidah Nafisah namanya. Kita nak dapat anak minggu depan, nak dapat cucu bulan depan, kalau perempuan beri nama Sayyidah Nafisah. Siapa Sayyidah Nafisah? Orang tengah yang menjadi wakil bagi Khadijah untuk meminang Nabi SAW. Lalu Nabi dipinang 2 kali. Kali pertama dipinang, Nabi tolak. Tolak tu bukan sebab apa. Riwayat kata Nabi rasa segan dengan Khadijah kerana memikirkan sekufu. Tak berapa nak padan dari segi kedudukan. Khadijah ni pula 1/3 kekayaan Mekah milik Khadijah. Dari segi keturunan tinggi lagi terpandang pula. Khadijah ni dengan Nabi bertemu nasabnya pada datuk Khadijah dengan moyang Nabi Hashim. Mana dari segi panggilan kekeluargaan, Khadijah ni pangkat mak dengan Nabi. Dari segi panggilan kekeluargaan, pangkat ibu. Kerana datuk Khadijah bertemu nasab dengan moyang Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi rasa tak berapa sepadang kot. Kerana satu orang yang tinggi kedudukan, keturunan pun tinggi, harta pun banyak, lagi terpandang, maka Nabi tolak. Lalu sebelum kita teruskan bagaimana respon Nabi bila dipinang kali kedua, kita nak sebut dulu satu hukum di sini. Sebenarnya hukum ini terbentuk fiqh baik, apa-apa sahaja istimbat hukum daripada kefahaman agama ini datang daripada Nabi SAW. Sebab tu bila kita ni belajar sirah, kita akan dapat banyak sumber hukum daripada perbuatan Nabi tu. Macam dalam hijrah kita ingatkan, yang menunjuk jalan kepada Nabi upah lah. Siapa? Orang kafir. Waktu Nabi nak keluar dari Mekah nak pergi Madinah. Kalau fikir logik kita, kenapa Nabi pakai orang kafir? Tak ke bahaya Nabi nak berjalan pergi ke Madinah nanti? Di sini terbentuk hukum selama mana orang kafir tu boleh dipercayai, ada sifat amanah, ada sifat jujur, maka kita boleh muamalah dengan mereka. Makna perbuatan Nabi membentuk hukum kepada kita. Begitu juga peristiwa tadi, bila Sayyidah Nafisah mewakilinya Khadijah meminang Nabi kali pertama, apa jadi? Nabi tolak. Nabi tolak sebab apa pun kita dah sebut, kerana merasa segan, tak sepadan dengan Khadijah, atau kita panggil tak sekufu lah. Maka bila begitu perbuatan Nabi, terbentuklah juga satu sudut pandang agama. Kalau nak menikah, kalau nak bertunang, kita kena tengok kufu juga kufu sikit sebanyak. Contoh kita kata anak kita berkenang lah pada satu orang Perak contohnya, dah kita orang Terengganu. Kita kata dah abang memang berkenang sangat dah kepada gadis ni, berkenang sangat walik, memang minat sangat budak ni, baiklah.
Kalau betul minat, kita pergi minta lah molek-molek. Maka kita pun pergi minta. Baru nak sampai rumah terkejut kita pergi. Rumahnya besar sangat. Pagarnya saja tu sama dengan harga rumah kita dah. Rumah dia kawasan parking tu pula kereta macam-macam ada pergi. Kereta kebal, kereta giling. Makna kereta besar-besar belaka. Menunjukkan apa? Kita rasa apa dia? Allah ni tak padang sangat dengan anak kita. Tu dia panggil sekufu. Makna kufu ni dia ambil kira oleh agama untuk melangsungkan satu-satu ikatan hubungan itu kena ambil kira juga. Contoh anak kita ada orang nak mari Minang. Kita kata okey boleh lah. Maka bila mari laki-laki tu kita kata dah kerja apa? Awak tahu dah anak saya ni Johan hafal Quran 30 juzuk, Mahat Tahfiz Terengganu contohnya. Puang Johan tahfiz Quran bi. Tiba-tiba hak lelaki mari Minang, Johan kilawang emas contohnya. Ni tak padang sangat lah. Tidak padang sangat, tak sekupu sangat. Maka perbuatan Nabi tadi bila tolak pinangan Khadijah adalah sebab merasakan tak berapa sekufu, tak berapa padan. Nabi rasa rendah dirinya. Kemudian Khadijah pinang pula Nabi kali kedua. Dipinang kali kedua. Khadijah jawablah melaluinya Sayyidah Nafisah, bukan sebab harta, bukan sebab kedudukan, tapi sebab kepribadian Nabi itu, hati, jiwa Nabi itu yang terlalu jernih, terlalu lurus. Maka atas dasar itu Khadijah kata nak sangat menikah dengan Nabi, meminang Nabi. Maka riwayat kata Nabi berbincang dengan 3 orang bapa saudaranya, Hamzah, Abu Talib dan Abbas. Maka ketiga-tiga bapa saudara Nabi kata, terimalah Khadijah kerana nasabnya bertemu dengan kita dan juga dia wanita terpandang lagi hormat maruahnya. Maka Nabi berkahwin dengan Khadijah. Nabi berkahwin dengan Khadijah selepas sebulan pulang daripada peristiwa memperdagangkan barang Khadijah di Syam tadi. Yang kita kata pendeta Nastura ramal Nabi waktu bersandar di pokok tu. Sebulan selepas balik daripada Syam itulah Nabi melangsungkan perkahwinan dengan Ummul Mukminin, ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Sebab tu kita tengok perkahwinan Nabi menunjukkan Nabi ni ambil kira sekufu kedudukan satu-satu orang. Kita raih keadaan satu-satu orang. Nabi berkahwin dengan Khadijah. Nabi beri pada Khadijah 20 ekor unta baka terbaik pi. Baka terbaik ni baka merah lah. 20 ekor unta baka terbaik, baka merah, yang masih muda belia lagi umur unta itu. Ni Nabi beri kepada Khadijah. Maknanya dari segi perkahwinan masa itu besar lah pi. Besar lah sampai 20 ekor baka terbaik. Kenderaan 20 yang jenis terbaik. Yang jenis terbaik. Nabi beri kepada Khadijah sebagai meraihkan kedudukan Khadijah. Kita bila nak menikah, nak pinang anak orang, ingat kita jangan fikir anak kita saja, fikir orang sana macam mana. Anaknya pula mengaji tinggi, mak ayahnya pula siapa jual tanah, jual kelapa sawit nak beri anak belajar. Dalam budak cerdik, ada PhD ke sekian, pandai menjahit pula, pandai pula masak, naik bak, cendol, lopak tikang contohnya. Jadi orang begini kita nampak ada keistimewaan, maka kufunya agak naik, kedudukannya kita nak raih sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Maka Nabi berkahwin dengan Khadijah sebulan selepas pulang dari memperdagangkan barang-barang Khadijah di Syam itu yang telah kita cerita tadi. Ketika itu umur Nabi 25 tahun. Ni mengikut pendapat yang masyhur. Pendapat-pendapat lain kita tak nak sebut. Ketika itu umur Nabi 25 tahun, sedangkan Khadijah umur 40 tahun. 40 tahun. Di situlah sahabat-sahabat sekalian, perbahasan kita terhenti di sini. Kita dah berjanji 30 minit ke 40 minit sahaja kuliah kita ini. Kita dah tamat sampai ke Nabi mula berkahwin dengan Khadijah umur Nabi 25. Ini adalah
kuliah siri ke-6. Kita jangkakan ada 4 siri saja lagi untuk kita habiskan sehingga Nabi wafat. Kalau pek sangat, kita anjak lagi siri kita, anjak sampai 20, 30 untuk ambil berkat masa dengan medan alternatif penyampaian ilmu seperti ini dan perhubungan antara kita seperti ini. Cuma kita dah tamat malam ini. Umur Nabi 25 tahun ya. 25 tahun Nabi berkahwin dengan Khadijah. Khadijah katanya ketika itu umur 40 tahun. Dan akan datang insya-Allah kita akan sambung. Bila Nabi mula jadi bapa. Berkahwin dengan Khadijah umur 25. Khadijah 40. Bila Nabi mula jadi bapa kepada anak-anak baginda. Anak pertama Nabi nama Qasim. Bila Nabi mula dipanggil bapa. Katanya ketika umur Nabi 28 tahun. Mana Nabi menikah 25, 3 tahun selepas perkahwinan barulah Nabi kita menjadi bapa. Dan kita akan bahaskan lagi bagaimana kalau umur Khadijah ni 40 tahun, daripada 7 orang anak Nabi, 6 orang dengan Khadijah, dan adik-beradik 6 orang tadi tu umur mereka bezanya selang 2 tahun dan 3 tahun. So kalau selang 2 tahun dan 3 tahun, tambah pula 6 orang, tambah pula Nabi mula jadi bapa umur 28, bayangkanlah seakan-akan umur 50-an tu Khadijah masih lahir baby lagi. Di sinilah menjadi sedikit perbahasan di kalangan ahlus siyar. Apakah betul umur Khadijah 40 ketika berkahwin dengan Nabi? Jadi belajar sirah macam saya sebut siang tadilah. Seronok kita tengok banyak pandangan, kajian ulama. Semuanya kerana nak berkhidmat kepada umat supaya kenal sungguh, bacalah, dengarlah, belajarlah tentang sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita nak tamat di sini saja. Sebelum tamat ni saya nak tengok sahabat-sahabat yang masuk, nak sebut nama-nama mereka seorang-seorang. Iaitulah pertama Cikgu Ding saya, terima kasih Cikgu, selalu tarik balik apa yang saya tulis. Begitu juga Ustaz Nahwan, terima kasih Wan. Tuan guru saya Awan Tanjak, guru dalam bidang tanjak ni. Malam ni kita pakai tanjak lang menyongsong angin. Kita nak beri semangat rakan-rakan tengok kita bertanjak, nak beri naik semangat. Begitu juga Cikgu Din, Kak Sep saya, Kak Wan Narita, Mama Afizan, terima kasih Datuk sama-sama. Kak Wan begitu juga, terima kasih kerana share Kak Wan ya. Siti Syamsiati, terima kasih Siti kerana menyokong majlis ilmu kita, alhamdulillah. Abang Rahim saya, terima kasih abang. Adinda saya, adik Dr. Siti, ada dengan kita setiap kuliah kita, alhamdulillah. Begitu juga Lia, ya, terima kasih ya. Zulkifli Abdul Ghani Datuk, suara kalau boleh kuat sikit insya-Allah. Saya ni suara tak boleh kuat dah, setara ni saja suara saya ikhtiar insya-Allah ya, saya cuba. Nuraini Haji Deraman, sahabat saya sekolah dahulu. Begitu juga Budi, terima kasih Budi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi Budi, mudah-mudahan ya. Sally Rahmat daripada Putrajaya, terima kasih. Mama Tengku Haizan dan juga Yanda Idri Hashim, apa khabar Ma, Abah. Begitu juga Prof Azmi daripada Sungai Merak, terima kasih Prof. Aminuddin Ismail, terima kasih Syekh. Begitu juga Dr. Shah daripada Columbia Hospital, daripada Johor Bahru ni jauh. Gelandangan Sufi, Muhammad Wafi kita. Saudara saya Muhammad Johan, Nurlida pun begitu juga. Rindu kelas Tafaqufid di Masjid Asana, insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri peluangnya kita belajar nanti lagi. Begitu juga Abadin saya Kamaluddin Tamiran, terima kasih Abadin. Adinda Azra'i Abdul Haq, qari kita yang sedang hangat di Siakap Keli sekarang ni, yang mengaji sekeluarga tu. Kita dah dapat CD-nya, Gema Kalamullah tu, jangan lupa ya. Satu CD yang dihasilkan oleh Adinda Ustaz Azra'i sekeluarga yang menyanyi, yang mengaji dalam van tu dan juga di rumah tu. Sudah ada CD-nya, Gema Kalamullah. Begitu juga
Kak Ruzi, terima kasih Kak Ruzi daripada Kota Kemuning. Mak Yani, saya minta maaf Mak Yani, suara kurang jelas, minta maaf. Saidah Muhammad, terima kasih Saidah, respon Saidah jawab soalan tu, terima kasih. Begitu juga Habibah Kamal yang siang tadi bertanya pada saya tentang pengamal ke tidak silat sebagainya ya. Kemudian Nuraini Haji Deraman, begitu juga siapa lagi ni ya? Siapa lagi ni? Sahabat-sahabat kita. Sally ada, Lia, okey, Gelandangan Sufi. Kak Fikah, terima kasih Kak Fikah. Inilah orang yang designer buku-buku saya cantik ya. Kak Fikah dah membuat iklan majlis ilmu kita ini. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain ni. Kak Sep, Mak Khairul Abah, terima kasih. Terima kasih Khairul, alhamdulillah. Kak Ramlah, terima kasih. Abang Syamsul Rau-Rau, terima kasih bang. Lama kita tak jumpa. Nanti insya-Allah ada ruang kita jumpa bang Syamsul. Haji Muhammad Arsyad Pak Syah, orang lama di Mekah ni, 15 tahun di Mekah. Begitu jugalah Saiful Azwan, sahabat baik saya daripada USJ, Saiful Azwan Jamil. Nuzuriati Abu Hasan, terima kasih Ti. Mak Rafi'i, terima kasih I. Begitu juga rakan-rakan Mamat Fikri Mahmud, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Mohon doa sebelum selesai live, insya-Allah kita doa. Begitu juga murid saya Abdul Hakim bin Datuk Azam, terima kasih Kim. Adawiyah Osman, alhamdulillah, terima kasih. Ini sepupu saya ni. Ada ada di sini juga. Begitu juga Rosni Harun, terima kasih ni kerana sudi bersama kita. Wan Afifi, terima kasih Wan. Juga sahabat-sahabat kita semua sekali, kita doa sikit ya, mudah-mudahan selamat berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rfa' darajatina waghfir dhunubana jami'a warham dha'fana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa mudah-mudahan selamat berkat negara kita dan juga seluruh umat Islam yang menghadapi cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jangan lupa esok seperti biasa 11.30 pagi panjang umur kita sambung sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum, siri yang ke-7 insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azham. Terima kasih Zal. Alhamdulillah. Abadin daripada Johor, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi